Jadi alhamdulillah seperti yang saya bincang baru ni dengan Ustaz Syed Nur Hisham dalam bicara online saya dengan dia. Saya secara spontan jugalah membicarakan tentang adab-adab ketika kita buat open house. Yalah, bulan musim-musim Syawal ni open house tak berhenti kan. Di Sabtu Ahad je dah rasa macam mana ni nak atur rumah ni dulu kau, rumah ni dulu kau, rumah ketiga dulu kau, rumah kan jenuh nak atur. Jadi kita eloklah, walaupun saya rasa malam tu saya tak dapat nak nyatakan lebih detail lebih banyak. Jadi saya sambung di sini lah, di online saya pada malam tu. Bukanlah saya nak ulang balik di sini, iaitu adab-adab ketika kita buat open house. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'ahu wa ma ba'. Segan nak masuk adik dengar ada penceramah ganti lain ni. Yang segan rasa berat nak langkah. Menjadi dia orang kata masuk je lah kan. Masuk. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Jadi kita pada pagi yang mulia ni, penghulu bagi segala hari, kita dapat berkumpul dan berzikir pada Allah Ta'ala dengan majlis ilmu. Dan mudah-mudahan dengan zikrullah ini menggambarkan kecintaan kita kepada hidayah, taufik dari Allah. Bila kita cinta pada satu kebaikan, Allah terima dan Allah bagi lagi peluang yang lain, peluang yang lain, peluang yang lain. Itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang Allah kehendakkan kebaikan kepadanya, barang siapa yang Allah nak bagi kebaikan pada dia, maka Allah akan bagi dia kerja, bagi dia bekerja. Maka ditanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, macam mana Allah bagi kita buat kerja tu? Maka dikatakan Allah akan bagi kita peluang untuk lebih beramal dengan amal-amal yang baik, amal yang saleh. Jadi mudah-mudahan dengan amalan kita yang tak seberapa ini akan menggambarkan kesyukuran kita dan menggambarkan kita istiqamah dengan kebaikan. Dan alhamdulillah saya pun terkejut tergempar tadi kan. Walau bagaimanapun kita tak tahu nak bincang apa hari ni, nak bincang tajuk apa hari ni kan. Tajuk bebas. Jadi alhamdulillah seperti yang saya bincang baru ni dengan Ustaz Syed Nur Hisham dalam bicara online saya dengan dia. Saya secara spontan jugalah membicarakan tentang adab-adab ketika kita buat open house. Yalah, bulan musim-musim Syawal ni open house tak berhenti kan. Di Sabtu Ahad je dah rasa macam mana ni nak atur rumah ni dulu kau, rumah ni dulu kau, rumah ketiga dulu kau, rumah kan jenuh nak atur. Jadi kita eloklah, walaupun saya rasa malam tu saya tak dapat nak nyatakan lebih detail lebih banyak. Jadi saya sambung di sini lah, di online saya pada malam tu. Bukanlah saya nak ulang balik di sini, iaitu adab-adab ketika kita buat open house. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Ta'ala atas nikmat Allah buka peluang untuk kita terus beramal di Syawal. Bukan niat kita untuk bergembira segembira-gembiranya di Syawal ini, tapi kita mencari peluang amal ibadah di bulan Syawal. Saya baru dapat faham bahawa masjid dilarang kan buat open house. Sebab tu saya tengok Masjid Falah ni bila saya dah keluar dah iklan. Baru tadi kat Masjid Darul Ihsan, Nazir dia makan sekali dengan Nazir dia, kuliah kat situ tadi. Dia kata, Ustaz ni dapat arahan, kami dah iklan dah buat poster hari Ahad kan di Darul Ihsan, dah kena cancel. Jadi walaupun bagaimanapun tak buat di masjid pun, di rumah-rumah ada juga masjid yang cerdik sikit. Dia kata tak dibenarkan masjid, dia buat di tumpang sekolah agama sebelah dan sebagainya kan. Dia kata kami tak buat di masjid pun, ni sekolah pula. Tak apalah, terpulanglah. Bagaimanapun kita tengok apa yang patut kita buat. Walaupun open house ni menjadi nampak macam adat, tapi sebenarnya dia adalah berasaskan ibadah. Cuma kita kadang-kadang tak bijak. Bab adat kita buat je, kita tak tahu benda tu ibadah, akhirnya tak jadi ibadah, tak jadi pahala. Benda bila kita tak ada niat untuk ibadah, dia akan jadi benda biasa, benda adat kan. Sedangkan asas memberi makan kepada orang adalah anjuran Nabi SAW, iaitu Nabi sering menganjurkan supaya para sahabat yang baru sampai Madinah, ifsya'us salam mabainakum, sebarkan salam di kalangan kamu.
Sebarkan salam, jumpa assalamualaikum, assalamualaikum. Dan yang keduanya it'amut ta'am, buat jamuan makan. Buat jamuan makan. Jamu orang dan sebagainya. Dan wasallu bil laili wan nasu niyam, dan jaga sembahyang tengah malam. Maksudnya sembahyang tahajud kita tengah malam. Jadi antara kita nak fokus iaitu it'amut ta'am, buat makan pada orang. Ini adalah satu amal saleh, amal ibadah, kalau kita niat untuk ibadah. Tapi bila kita tidak ada niat untuk ibadah, mungkin kita niat untuk kebanggaan, untuk nama, untuk duniawi, maka tak jadi ibadah. Berdasarkan pada hadis yang selalu kita dengar, innamal amalu binniyat, semua amalan diambil kira dengan niat. Niat apa? Oh, niat nak tunjuklah tahun ni kita rumah baru cat apa semua ni, nak tunjuk ke orang sikit. Adik-beradik tak tengok lagi rumah kita, main nak panggil dia orang tengok. Jadi kalau niat untuk kebanggaan, maka itu yang dapat. Dia dibanggakan, orang puji dia, orang angkat dia. Tapi di sisi Allah tak ada apa-apa. Tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Kerana niatnya yang salah. Kadang-kadang rupa ibadah, tapi bila niat salah, Allah akan ambil kira yang niat tu. Rupa ibadah. Seperti sahabat dalam hadis tu kan, yang sahabat hijrah ke Mekah, Mekah ke Madinah. Hijrah tapi tujuan apa? Tujuan untuk perempuan. Nak ikut perempuan. Bagus dah, hijrah dia bagus. Sama dengan sahabat lain, tinggal Mekah, tinggal rumah tangga, tinggal kampung halaman. Mungkin unta dia tak dapat bawa, kambing, harta benda tinggal. Ibadah. Tapi niat tak betul. Niat dia untuk perempuan. Kalau lepas perempuan ni orang kahwin, aku tak dapat. Dia pun ikutlah. Perjalanan bagus, bersama sahabat, bersama Nabi, tapi niatnya salah. Maka Nabi kata dia dapat apa yang dia niat, di sisi Allah tak ada apa-apa. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi barang siapa yang nak gandaan pahala akhirat, kami tambah apa? Dunia pun dia dapat, yang dia tak niat untuk dunia dapat Allah bagi. Akhirat lagi Allah tambah ganjaran. Man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha, orang siapa yang nak kepada ganjaran dunia semata-mata, kami bagi apa yang dia niat. Dia niat kebanggaan, dia niat orang sanjung dia niat untuk orang puji-puji dia, tak apa, dia dapat benda tu, dapat. Wa ma lahum fil akhirati min nasib, tapi bahagian akhirat tak ada apa, rugi. Untungnya orang yang saleh, orang mukmin, dia buat kerja dunia pun dapat pahala akhirat. Tapi orang yang tak beriman, orang yang tak saleh, dia buat kerja akhirat pun tak dapat akhirat, rugi. Untung orang beriman, buat kerja dunia pun dia dapat pahala akhirat, dan dunia pun dia dapat. Apatah lagi kalau dia buat amalan akhirat, mungkin Allah beri lebih besar. Nazid lahu fi harthi, kami bagi tambah lagi ganjaran untuk dia. Jadi kita biar buat satu benda tu, niat yang pertama sekali adalah kerana Allah. Kalau kita buat jamuan makan, apa kerana Allah? Ialah Allah yang perintah supaya kita berprihatin. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Belas kesianlah kamu pada penduduk bumi yang memerlukan bantuan lebih lagi, maka Allah akan sayang pada kamu. Kita nak tujuan Allah. Yang kedua, ikut sunnah Nabi SAW. Jadi dalam kita buat apa je, niat mesti ada benda ni kerana Allah, ikut sunnah Nabi SAW. Walaupun nak buat jamuan open house, ya, kerana Allah, ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi suruh kita buat jamu makan. Alhamdulillah kita buat. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi, apa yang Nabi suruh kita buat. Apa yang Nabi buat kita tiru. Mungkin Nabi tak suruh tapi Nabi buat, kita pun tiru. Ataupun yang Nabi suruh buat, itu juga sunnah Nabi. Dan ataupun yang sahabat buat tapi Nabi tak larang. Nabi tak larang, Nabi tak kata jangan buat, Nabi tak cakap pun, boleh, silakan. Maka lebih-lebih dalam hal jamu makan ni adalah benda yang Nabi suruh, Allah perintah. Jadi it'amut ta'am adalah satu perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Niat yang tu, maka setiap makan yang dimakan oleh tetamu kita, pahala untuk kita. Kalau tak ada niat tu, dia makan kenyang, terima kasih, sedap makanan, dapat puji, balik. Pahala di sisi Allah Ta'ala tak ada, rugi. Kita kumpul ahli keluarga. Jadi niat kerana Allah dan Rasul perintah sunnah Nabi ni, dua-dua pihak. Pihak tuan rumah dan pihak tetamu yang nak datang. Tuan rumah kenapa kumpul ahli keluarga, kita nak buat open house sekian tarikh, tujuannya kerana Allah Ta'ala, ikut sunnah Nabi SAW, supaya semuanya ikhlas kerana Allah Ta'ala.
Pembelanjaan kita dan segalanya kerana Allah. Tengok bagaimana Sayyidina Amr bin Jammuh, Nabi sanjung dia, angkat dia kerana dia suka buat jamu makan pada orang. Dia orang kaya. Kekayaan dia daripada sumber, dia dulu bisnes buat berhala, patung, jual untuk orang sembah. Tapi bila masuk Islam dia hapus dah benda tu. Cuma duit banyak ni nak buat apa? Tanya Nabi. Nabi suruh turunlah ayat Quran sebagai jawapan untuk buat kebajikan-kebajikan. Dia setiap kali keperluan Nabi dia cukupkan. Selain pada Abu Bakar, Abu Bakar memanglah dengan bantuannya, tapi dia juga bila Nabi perlu apa, antaranya disebut orang puji Amr bin Jammuh kerana dia banyak sponsor Nabi. Bila Nabi buat nak kerajaan apa-apa, terutama walimatul urus Nabi, dialah yang sponsor makan. Jadi tindakan amal dia ni adalah meningkatkan darajatnya di sisi Allah Ta'ala dan menanamkan, merapatkan cinta dia kepada Nabi SAW. Sayyidina Amr bin Jammuh radhiyallahu anhu. Jadi orang tuan rumah kena niat ikhlas kerana Allah Ta'ala, dan tetamu nak datang. Kita bukan datang kerana nak makan makanan raya. Kalau niat datang nak makan, oh sedap dia ni, mesti jamu kambing golek ni, mesti ada. Ini menu ni menu. Apa yang kita dapat? Dapat hanya kedudukan yang keluar daripada makanan. Maksudnya keluar daripada perut kita, najis. Kedudukan kita macam tu, tak ada apa pun. Makan takkan datang nak makan. Tapi niat kerana Allah. Datang, dia jemput kerana Allah Ta'ala, ikut sunnah Nabi. Itu asas untuk kita jadikan perbuatan kita tu sebagai pahala amalan. Lebih lagi kalau kita tambah niat, mungkin daripada pihak tuan rumah juga untuk erat silaturahim. Untuk erat silaturahim. Untuk bersyukur pada nikmat Allah Ta'ala. Kita yang nak datang macam tu, pergi apa ni? Untuk erat silaturahim, bersyukur atas nikmat Allah, nak menggembirakan saudara Muslim. Niat nak menggembirakan saudara Muslim ni, Allah akan gembira dengan dia. Allah akan idkhalis surur. Siapa yang masuk kegembiraan, dalam bahasa Arab ni idkhalil as-surur, masukkan kegembiraan. Maksudnya kita menggembirakan orang. Adalah satu amal salih di sisi Allah Ta'ala. Niat untuk menggembirakan orang, untuk menghilangkan permusuhan dan persengketaan sesama kaum muslimin. Tuan rumah niat macam tu. Untuk ni tambah, ni tambahan. Yang kata tadi Ustaz cakap kerana Allah ni tambah tu lah, ni tambahan. Jadi kalaulah, kata ulama, kalaulah seorang tu diberi idea untuk niat yang baik-baik yang bertepatan dengan syariat Islam, tanda Allah buka pintu-pintu jalan ke syurganya berbagai-bagai. Jadi kita bukan hanya taat perintah Allah, memang itu asas keseluruhan amal ibadah kita, sunnah Nabi. Yang kedua, menggembirakan saudara, mengerat silaturahim, menjamu makan yang baik kepada orang yang baik. Kata Nabi, sebaik-baik makanan adalah makanan di tempat ataupun di rumah orang yang bertakwa. Sebaik-baik makanan di rumah orang yang bertakwa. Itu cerita Imam Asy-Syafi'i makan banyak di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi rumah orang bertakwa, kita niat nak jamu makan kepada orang bertakwa, mudah-mudahan kita juga dapat ketakwaan, dan orang yang nak datang pun demikian. Jadi yang pertama, asasnya adab kita kena niat. Niat untuk ibadah. Rugi tak dapat ibadah, tak niat ibadah. Bila tak niat ibadah, maka perbuatan kita tu hanya macam kosong gitu. Habis masa untuk dunia. Habis masa untuk dunia kita. Jadi niat untuk ibadah. Yang kedua, adab kita sesama tuan rumah, iaitu yang pertama sekali, kalaulah itu bukan terbuka dan jemputan khusus, kalau kita tak dapat jemputan tak boleh pergi walaupun kita kenal, kecuali kita minta izin. Minta izin, mui tak jemput kita nak pergi boleh tak? Mesej kat dia kan, tak pergi, dah dapat izin pergi. Ataupun kita dijemput seorang tapi kita bawa kawan tu, kawan ni, itu juga kena minta izin. Minta izin ni benda yang wajib. Seperti dalam Al-Quran, cerita dalam surah An-Nur, bila seorang tu nak datang, hendaklah dia bagi salam dan minta izin. Sekarang ni kita daripada jauh tak bagi salam, kita minta izin dulu. Nak datang boleh tak? Tapi kalau dia dah jemput kita dan keluarga dan bawa lah siapa-siapa, kita bawa lah 2 bas. Maksudnya bawa lah siapa. Dah dia kata macam tu, bawa lah siapa-siapa pun. Kan? Cuma kita kena pandai-pandai lah. Ala kulli hal, minta izin ni satu benda yang penting. Kadang-kadang kita kata, tak ni kita celapak pergi je.
Celapak pergi, faham? Celapak pergi, tak faham. Silap terkeluar bahasa bonda kita. Datang mengejut gitu je. Oh lemak, engkau datang. Tah dia tak jemput kita tu, kita punya masuk grup minggu depan. Minggu ni family je. Kan? Kita punya kawan minggu depan. Kita datang terkejut macam tu, dia tak ready. Dia tak boleh. Jadi sebab itu dalam adat Islam mungkin yang kita sebut minta izin bagi salam, terkadang orang Melayu ni kurang sikit. Kita ni bila pergi, contohnya kita pergi rumah keluarga kita ke dan sebagainya, picit lucin depan rumah. Kalau tahu rumah kata, Allah minta maaf saya tak ready hari ni. Oh kecil hati, tobat tak datang dah. Kan? Tobat balik ni aku tak datang dah, kau jemputlah 10 kali pun. Kan? Marah sangat. Sedangkan dah itulah kata Nabi dalam Al-Quran, wa idza qila lakum irji'u farji'u. Kalau dikatakan kamu baliklah dulu, saya tak ready hari ni, kamu balik. Dan Allah dapat, orang yang balik tu dapat pahala dan ditinggikan darajat, dan tuan rumah pun selamat. Kan? Jangan balik, oh jaga aku, hari ni kau tak bagi masuk. Kan? Tak datang, taubat tak datang dah. Hasut orang lain, jangan datang lah, aku datang hari tu, dia kata dia suruh balik. Jangan datang dah. Ni berdosa besar. Wajib untuk sebab tu rumahnya kita wajib minta izin. Ya, ada soalan? Bagian rumah tu kita ada hak nak tolak orang datang macam tu. Boleh? Kita tahu rumah, berhak tak kita kata tak payah masuk? Macam tu soalannya. Ya boleh, berhak. Cuma kita ni adab Melayu kita kata, sampai hati dia kata tak pergi masuk, kedekut tak hidung masin. Kan? Itu Melayu kita. Tapi ada hak. Kita berhak. Mungkin ialah kita tengah bergaduh dalam rumah ni, tetamu datang, minta maaf lah. Kan? Jadi kena jaga juga aurat kita. Aurat bukan aurat kulit ni, tapi aurat ni maksudnya benda yang memalukan kita. Kena jaga pandangan supaya orang tak nampak benda tu. Kalau rumah kita duk masa muka duk gaduh, perang mulut kan, tiba-tiba tamu datang, lagi bancuh kopi pun tak jadi kopi. Kan? Jadi ayat kicap lah pula punya nak marah. Jadi berhak tuan rumah, dia berhak menentukan time-nya ataupun nak bagi masuk tak bagi masuk. Sebab apa? Sebab Nabi pernah marah pada satu orang yang ketuk rumahnya. Tong. Nabi tanya, "Man?" Siapa? "Ana." Siapa? Nabi tanya, "Siapa?" Dia kata, "Ana." Ana tu saya. Dia tak sebut nama, dia sebut saya. Saya, Nabi kata. Nabi suruh keluar balik. Itu Nabi suruh khadam dia, Anas, pergi bagi tahu orang tu, bagi tahu. Nabi tanya siapa, bagi tahu nama, Azian bin Man. Kan nak datang. Man tak? Cerita Man ni kan. Mungkin semua dah selalu saya cerita sangat dah. Nama ayah saya Man. Ustaz Syekh di Mesir tulis, Ismak Man. Nama engkau siapa? Nur Azian bin Man. Bin Man. Dia tanya, bin siapa? Saya kata bin Man. Bin Man, dia kata. Siapa? Man siapa? Dia pun lain kali tu dia main tu dia mim alif. Oh, nama yang kau Man. Duk lawan tanya, Man siapa? Saya kata Man. Aku tanya kau tanya aku balik. Kan? Ala kerja gitulah. Jadi Nabi suruh keluar. Nabi tak izinkan masuk. Jadi akhirnya baru bagi tahu cara adab ketuk, bagi tahu siapa ni. Kan? Barulah Nabi izinkan dia masuk. Jadi itu hak tuan rumah. Kita je rasa tak sampai hati, kan, tak sanggup. Tapi itu hak. Jadi juga kita nak jemput siapa-siapa tu, hak tuan rumah. Kan? Orang ni dia tak jemput. Kalau kita rasa dia lepas pandang ni, nama kita ni bukan dia musuh kita pun. Tu kita minta izin dengan dia. Lupakan nama aku ni. Kan, panggil. Jadi ini adab. Dengan adab tersebut, pahala yang patut dapat mungkin jadi ganda lebih besar. Niat baik dah, kena pula adabnya. Seperti semayang. Semayang ada syarat begini, rukun begini kita tahu. Cukup rukunnya takbiratul ihram, baca Fatihah. Tapi kalau dihiasi dengan adab, gandaan pahalanya lagi besar. Gandaan pahalanya lagi hebat. Kerana dihiasi dengan adab-adab.
Begitu juga kita dalam buat ibadah, buat makan jamu makan orang, ibadah ustaz kata tadi betul. Tapi kita tambah dengan adab orang datang, adab kita sebagai tuan rumah dan sebagainya. Dan dalam menjemput juga, kalau kita rasa nak buat terbuka ramai, biar kita jemput ramai. Maksudnya yang berdekatan dengan kita tu jangan lupa. Contoh kadang-kadang kita jemput, Nabi kata bi'sat ta'am, sejahat seburuk-buruk makanan adalah makanan yang dikhas untuk orang kaya-kaya je. Yang miskin, mungkin abang dia, adik dia, sepupu dia, anak saudara, tak panggil, tak nak. Bukan standard kita ni tetamu kita hebat-hebat ni. Kan? Jiran sebelah tu dekat je, sebelah rumah kita, tak nak panggil. Tak panggil yang, kalau macam ni makanannya akan jadi makanan yang jahat, makanan yang buruk. Maka Nabi juga anjur jangan pergi macam tu. Kalau dia jemput khas macam tu, kita kena jemputan, baik saya pergi. Kan? Kecuali kita pergi untuk nasihat dia. Tapi ialah kita kadang-kadang yang dijemput kita tak tahu pun dia jemput siapa kan. Kita pergilah dengan husnuzan, sangka baik dia jemput semua orang lah. Jadi jemputan tu kena ni juga, kena ambil kira. Kecuali dah dia khas hari ni family je, dekat jiran-jiran tak panggil lah. Jadi kalau diberitahu macam tu tak apa. Dan dia ada niat hari ni dia panggil family dia je, yang jiran pula untuk orang tempatan ni minggu depan, hari lain, besoknya. Itu tak apa bila ada niat macam tu. Tapi kalau khas, no aku tak nak panggil ni sebab standard ni, yang lain dan sebagainya, nak panggil orang ni je, VIP je, maka ini makanannya berubah jadi makanan yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Dan menjaga adab tadi, bagi salam dan minta izin. Dan kita sebagai tetamu, bila datang ke rumah orang, maka kita sebaiknya macam mayat. Ad-dhaif kal mayyit, itu istilah, tak salah saya kata-kata ulama. Mayat tetamu ni macam mayat. Bila datang ke rumah orang, dia jadi macam mayat. Apa maksud macam mayat? Kita tak mungkin tak faham lah. Macam mayat ni, mayat bila dimandikan oleh orang mandi, dia mana boleh bantah-bantah, kan? Angkat tangan tak gitu lah dia. Mana boleh dia lawan, tak nak tak balik kat sini. Jadi begitu kita tamu, sila ajar duduk sini ya, haji kat sini ya, haji sini. Kalau dia nak atur, tuan rumah nak atur, silakan. Tapi kita jarang macam tu, kan? Masyarakat kita tak buat macam rumah sendiri lah, duduk macam tak boleh. Kalau betul-betul apa yang dia sebut buat macam rumah sendiri, tak boleh lah. Kita tak boleh buat macam rumah kita. Walaupun dia dah beri kebenaran, tu kebenaran sekadar cakap kemesraan. Tapi kami di masa pengalaman saya lah, masa di Mesir, datang ke rumah Pak Syekh, dia atur macam tu. Kau duduk sini, itu dia bilik tetamu tu macam bilik. Bila kita duduk tu, pup dia tutup pintu, jadi tak boleh nak pergi mana, kan? Tapi besarlah sikit kan, adalah sofa apa semua. Jadi tamu datang situ, kalau nak pergi tandas pun terpaksa ketuk, minta izin nak pergi tandas, baru dia izinkan. Bukan kita ni nampak semua tangga, masuk bilik air dia macam mana, dapur, mata liar yang gini kan. Ini juga tak baik. Kerana seperti kita manusia ada aurat yang tak boleh dedah, rumah kita pun ada aurat. Rumah kita pun ada aurat. Inna buyutana la'aurah. Sebenarnya rumah-rumah kami ni ada auratnya, yang kita kena tutup, tak boleh orang tengok. Jadi jangan dia masuk, kita duduk ruang tamu, dia sibuk kat dapur, kita jenguk naik bilik atas, masuk bilik bawah. Tak boleh. Dan mata kena jaga juga, jangan meliar je. Bawah meja pun tengok, lemak habuk banyaknya dia ni, kan? Tak payahlah. Jaga mata kita. Tu benda aib tuan rumah, kita kena butakan. Buat-buat tak tahu, buat tak nampak. Mungkin ternampak lah gambar dia tak tutup aurat, buat-buat tak tengok, senang. Selamatkan dia daripada aib. Termasuk dalam kandungan yang Nabi sebut, man satara uyuba akhihi, barang siapa yang tutup keaiban saudaranya, satarahullahu uyubahu yaumal qiyamah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan tutup keaibannya di akhirat nanti. Jadi bila kita ternampak benda yang tak patut kita tengok, seperti aurat dia, maka kita buat tak nampak. Palinglah mata kita daripada benda-benda yang mendatangkan keaiban. Dan datang juga dengan izin tadi kita sebut, dalam waktu yang diizinkan. Contoh dia kata datang pukul 3 sampai pukul 6, kita pun kena datang waktu tu. Tak boleh datang waktu lain, tak boleh, kecuali dengan izin dia, minta izin lain. Tadi dia jemput pukul 3 pukul 6, kita datang pukul 8 malam, kan? Ataupun awal sangat pukul 2, kena minta izin.
Minta izin dengan apa cara lah? WhatsApp. Kalau kita sekarang WhatsApp ke, pergi jumpa dia ke, hari 36 tak boleh dah, kena pergi sini. Boleh datang awal sikit? Boleh. Minta izin. Dan masa kita datang tu jangan kita sentuh hal-hal sensitif yang boleh menimbulkan masa muka. Sebab kita datang nak dapat pahala Allah, nak cari redha Allah, nak cari dapat keampunan kita. Bila kita niat tadi, Allah ampun dosa sebagainya. Maka kalau kita datang timbulkan permusuhan lagi, masuk api lagi, bunga api dia lagi, sindi-sindi dia pula, tanya soalan-soalan yang sensitif bagi dia, maka rosak amalan kita, tak dikira pahala ketika itu. Maka kita kena jaga perbualan kita, jangan menyentuh peribadi, menyentuh hal-hal yang dia tak senang lah. Dia tak suka, maksudnya menyakitkan hati dia. Dia juga janganlah sini-sini tetamu datang. Dan jangan kita nak mendatangkan sifat ujub atau menunjuk-nunjuk. Dan hal nanti kita riak, ujub ni tunjuk kita hebat, tengok ni hebat sebagainya. Bukan niat kita nak menunjuk. Niat kita nak menunjuk-nunjuk. Apa lagi? Jadi dan kita berakhlak mulia. Berakhlak maksudnya kita patut salam, kita salam. Yang tak patut salam, jangan salam. Ni tak nak tunjuk baik, salam baik, anak dia lelaki, perempuan, dara semua kita salam. Tak boleh lah. Kita kena jaga hal yang Allah redha. Kita nak buat semua ni bagi cantik, bagi Allah redha. Jangan campur benda-benda yang mendatangkan kemurkaan Allah, bercanggah dengan hukum hakam. Bersalaman semua, siap pipi pula, con, lelaki perempuan semua, tak boleh lah. Rosak amalan kita. Niat cantik dah tadi, tapi tak jaga adab dalam, boleh merosakkan pahala. Terbatal pahalanya. Tingkah laku kita bersama dengan ahli keluarga juga. Contoh baru ni, macam saya dalam online tu, ada orang tanya, Ustaz, hati yang saya pun risau kadang-kadang bila pergi rumah orang, kita anak kecil. Anak kecil berlari sentuh barang-barang yang sensitif dia, barang mahal dia, tuan rumah. Jadi kalau macam tu dah terjadi, kita kena minta maaf atau patut ganti dan sebagainya. Itu adab yang patut kita jaga. Patut kita jaga bila datang ke rumah orang. Dan menjemput orang-orang yang baik yang boleh mencantikkan lagi majlis kita. Seperti orang baik lah, kawan-kawan kita yang rapat, orang saleh, orang masjid dan sebagainya. Maka kedatangan mereka tu membawa keberkatan dalam majlis kita. Apa lagi kita nak sebut tentang adab-adab ni. Dan hal makanan juga kita kena pastikanlah yang baik, yang halal. Kita nak jamu orang, kita halal, taklah kita yang penting caterer masak cantik. Kita tak tahu bahan yang dia guna. Kena pastikan hal tu. Kerana kita nak jamu orang yang bertakwa ni. Jangan kita merosakkan ketakwaan dia orang dengan makanan kita yang tak jaga halal haramnya. Tak tahu pun, kita panggil je lah siapa tukang masak pun. Islam tak Islam, ya, dia masak sedap, kira sedap je. Kita kena pastikan halal dan haramnya. Kerana kita nak jaga ketakwaan semua orang. Dan kalau kita masuk benda yang tak baik, dia rosak kerana kita menanggung sembahyang yang tak khusyuk, kita dosanya. Dia mungkin ada perangai yang tak baik sebab makanan yang mempengaruhi akhlak kita, mempengaruhi amalan kita, hati kita. Dia macam baja makanan ni, macam baja pokok. Kalau baja tu baik punya baja, pokok akan subur, buahnya baik dan sebagainya. Tapi kalau baja yang tak kena, tak cantik, mungkin campur benda yang tak baik, maka tak menghasilkan benda yang baik, mungkin rosak pokok tersebut dan sebagainya. Begitu juga makanan-makanan kita. Benda yang halal ni mempengaruhi dan kait rapat dengan perangai kita, dengan amal ibadah kita. Kita lebih khusyuk kalau kita letak baja-baja yang baik. Tapi kita dalam hal buat ibadah ni, dalam juga open house juga, kita utamakanlah bab salat. Kita jamu pula daripada pukul 12 sampai pukul 3, tengah-tengah tu Zuhur ataupun pukul 4. Jadi kalau boleh kita nak time kita semayang, kita semayang. Tapi pandai-pandailah kena ambil masa. Dan orang yang datang pun kena faham, mana tuan rumah ni tak datang jenguk kita langsung ni, nak balik dah ni. Tahulah ni time semayang, dia pergi semayang kot. Semayang yang buat sekadar yang fardu sajalah.
kerana melayan tetamu adalah satu benda yang wajib. Kalau tak perlulah kita nak buat macam time Ramadan tu, buat 4 rakaat sebelum Zuhur, Zuhur pula 4 rakaat, ba'diyah Zuhur 4 rakaat juga, kan? Tunggu pula zikir Astagfirullah Azim punya panjang zikir, orang duk tunggu kat sana. Tak patutlah. Nabi sampai tinggal sembahyang sunat ba'diyah dan qabliyah asar, ba'diyah Zuhur, qabliyah asar kerana layan tetamu. Wajib, yang wajib kena buatlah, tak boleh tinggal benda tu, kan? Jadi itu adalah antara beberapa perkara yang saya teringat untuk kita kongsi bersama. Tapi kadang-kadang terlintas tadi ni, terlupa pula nak cakap, kan? Kalau ada soalan apa berkaitan demikian, boleh kita bincangkan. Kerana menziarahi, bila kita datang juga ke rumah ni, kita niat untuk menziarahi orang saleh, menziarahi orang baik. Ialah kawan kita orang baik lah, kan? Kita niat macam tu. Kerana menziarahi, bila kita niat nak menziarahi, nak hubung silaturahim, bila ada niat ni, Allah hantar malaikat. Seperti kisah sahabat Nabi yang keluar dari rumahnya nak pergi jauh, Allah suruh malaikat naung dia, payung dia daripada rumahnya sepanjang jalan sampai dia balik. Doakan dia, berikan keampunan, berikan pahala, dan juga naungi dia, pelihara dia sepanjang perjalanan. Malaikat heran, apa dia buat ni sampai Allah suruh aku buat macam ni. Maka malaikat minta izin pada Allah, ya Allah, aku nak izinkan aku nak ubah jadi manusia, nak jumpa dengan dia ni. Dan diceritakanlah hadis riwayat Imam Bukhari. Maka Allah izinkan, dia pun datang, wahai fulan, saya ni nak lintas ni, nak kamu nak pergi mana? Nak tanya, nak pergi rumah kau, sana sekian. Ada apa? Nak jumpa kawan saya. Apa tujuan nak jumpa kawan? Nak cari, nak minta tolong ke? Ada tujuan dunia punya ke? Dia kata tak, dah lama tak jumpa, nak hubung, nak erat balik silaturahim. Malaikat tanya lagi, betul tak ada tujuan lain? Semata-mata tujuan itu? Tak ada tujuan lain, itu semata-matanya. Nak itu je. Ya. Dan akhirnya malaikat bila tanya itu, barulah dia tahu inilah puncanya nak hubung silaturahim, menyebabkan Allah paksa aku untuk menaungi dia, memberi doakan keampunan dan kesejahteraan untuk dia. Jadi itu orang yang hebat, disebutkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar tentang kisah demikian. Satu lagi adab ketika kita nak datang tu, dan tuan rumah berpakaian yang sopan, handsome, cantik, kan? Bukan niat nak menunjuk, tapi itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah Nabi. Sehingga diriwayatkan daripada kata Abu Aliyah, bila dia satu ketika orang datang ke rumahnya, Abu Umayyah datang kepada Abu Aliyah. Datang, dia pakai baju buruk lah, compang-camping, baju macam bukan baju cantik sangat, baju buruk. Faqala Abu Aliyah, maka dia kata, innama hadhi siyab ruhban, engkau pakai macam ni tak selayaknya. Sungguhnya kalau nak orang muslimin, kalau nak ziarah menziarahi, pakai yang sopan, cantik, gembira, bangga orang tengok, bukan nak menunjuk. Tapi bila itu sunnah Nabi, maka kita buat walaupun nampak macam nak menunjuk-nunjuk. Begitu juga Sayyidina Umar Al-Khattab, satu ketika ada orang jual baju, kain-kain lah sebelah Masjid Nabawi. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab beli kain sutra yang cantik. Dia beli, tapi bukan untuk dia, dia nak hadiah pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, nak kain aku baru beli tadi, untuk engkau buatlah pakaian cantik, supaya tetamu datang tu pakaian smart sikit, cantik. Ataupun hari-hari tertentu, hari Jumaat ke, hari raya ke, pakai cantik. Maka Nabi kata, kain apa? Kain sutra. Nabi kata, sebenarnya pakaian ni adalah untuk orang yang tak dapat habuan di akhirat. Maksud Nabi laranglah dengan bahasa yang cantik. Nabi kata, tak layaklah orang mukmin pakai pakaian macam ni. Pakai kain sutra tu diharamkan bagi orang lelaki. Maka Nabi kata, orang yang dah dapat pakaian ni di dunia, tak akan dapat lagi di akhirat, kain sutra ni. Jadi Sayyidina Umar dah bagi, Sayyidina Umar takkan ambil balik. Jadi akhirnya Rasulullah bagi balik pada Sayyidina Umar. Nah, aku hadiah kepada dia. Jadi macam Umar dah bagi hadiah, dia jadi tukar milik pada Rasulullah. Rasulullah bagi balik pada Umar. Sayyidina Umar komplain, ya Rasulullah, tadi kau kata orang Muslim tak boleh pakai pakaian sutra, kenapa hadiah balik pada aku? Maka Nabi kata, aku hadiah bukan untuk kau pakai, kau buatlah apa yang patut.
Kan? Akhirnya Sayyidina Umar ambil kain tersebut hadiah kepada adik dia yang belum Islam, adik dia yang tak Islam lagi. Hadiahkan. Jadi nak menunjuknya bahawa Rasulullah tak larang pun pakai cantik. Seperti Sayyidina Umar cadang tadi, bila delegasi datang, orang luar datang, tetamu datang, pakai cantik. Nabi tak larang benda tu. Menunjukkan benda tu dibolehkan supaya kita ni, dan Nabi juga disebutkan bahawa setiap kali bila tetamu nak datang, Nabi akan hias pakaian. Sehingga Sayyidina Asma juga menceritakan Nabi ada pakaian khas yang ada sulaman-sulaman cantik lah, cantik pada zaman tu. Sehingga bila orang nak datang, tetamu datang, Nabi akan pakai pakaian cantik tersebut. Jadi sunnah juga untuk kita memakai pakaian yang selayaknya. Dari sudut auratnya kena jagalah hal tu. Dari sudut pakaian yang tak mendedah aurat dan sebagainya. Jadi dianjurkan untuk kita pakai pakaian yang sesuai dan menyenangkan orang. Kan? Kadang kita sebagai tamu bila datang, Allah dia ni pakai macam tu, jadi dia pun tak senang. Kan? Jadi pakai yang menyenangkan orang kerana niat mengikut sunnah Nabi SAW. Dan seterusnya kita jangan datang tak makan makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan datang rumah orang tak nak makan. Puasa contohnya. Kita puasa sunat 6 tapi pergi juga rumah tamu. Kan? Lebih baik buka je lah puasa. Buka je lah. Kan? Tak payah cakap je, saya puasa ni, tak apalah saya buka lah. Amoi nak cerita. Dia puasa. Kan? Sanggup buka juga. Tak payah. Orang jamu. Bismillahirrahmanirrahim. Makannya lah. Kan? Kecuali kalau yang terdesak seperti contoh Syakban kan, tinggal 1-2 hari, dia pun 2 hari lagi, Syakban 2 hari nak habis. Syakban itu Ramadan nak qada, yang tu lain lah kan. Itu minta izin, saya tak dapat lah, saya nak kena puasa lagi 2 hari ni. Ni Syawal banyak lagi tak dapat 6 hari ni, esok ada lagi, Isnin minggu depan ada lagi kan. Jadi jangan kita tak makan. Nabi SAW juga pernah datang ke rumah orang. Tak salah saya, Sayyidina Bilal bin Abi Rabah datang ke rumah Nabi. Nabi bagi makan, Nabi Bilal kata aku puasa. Makan, Nabi kata, makan. Nabi suruh makan juga. Kan? Maka itu menunjukkan adab. Bila kita datang rumah orang, dia jamu, kita makan. Memang untuk dia datang, kita datang untuk jamuan pun kena makan lah. Kalau kita puasa, nak jaga sangatlah puasa, tak dapat ni Syawal nak habis dah, puasa tak habis lagi. Syawal 2 hari, puasa 6 lagi 2 hari. Nak jaga juga. Lebih baik tak payah pergi. Minta izin pada dia untuk tak dapat pergi dah hari ni. Kan? Tak apa. Jadi itulah beberapa perkara yang terlintas untuk saya sebut dalam masa singkat ni. Kan? Walau bagaimanapun kita jagalah adab-adab, kerana setiap amalan kita kalau cantik tapi menyalahi adab-adab, maka bimbang, takut amalan tersebut terbatal, tak dapat pahala dan sebagainya. Seperti kita sebut di awal, rugilah kalau kita buat satu benda yang menggunakan belanja je. Jamuan bukan senang nak belanja kan, duit dan sebagainya, tapi tak dapat pahalanya, rugi. Biar kita buat benda yang betul, tepat dan kena pada pahala, mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan bang? Ada cari idea ni kan. Ustaz. Ya, Sen. Tadi Ustaz kata pasal baju sutra tu kan. Ya. Ulangan balik untuk dibagi kepada adik yang non-Muslim, yang kena kufur tu. Okay. Soalan saya, Ya. katalah saya dapat yang dua yang memenuhi makanan-makanan yang haram, halal maknanya. Saya bagi jiran saya yang non-Muslim, boleh? Soalan mungkin orang tak dengar sana. Ini soalannya kalau berkaitan dengan sutra tadi yang Nabi bagi pulang kepada Sayyidina Umar, Sayyidina hadiah pada adik dia yang tak Islam. Ini soalannya, boleh tak orang bagi hamper kat kita yang ada kandungan yang tak halal ataupun meragukan, kita bagi pada jiran kita yang tak Islam? Boleh, tak ada masalah. Benda tu jangan bagi pada orang Islam juga. Kita tengok ada benda tak halal, kita bagi kat orang Islam. Jadi kita subhat dalam hal memberi perkara yang haram. Jadi betul lah tu caranya. Kita dapat, kita bagi pada orang yang bukan Islam. Dia bagi dia okey je kan, boleh makan ni, boleh makan tu, kita tak boleh. Itu cara yang betul, yang tepat. Kalau benda tu yang kalau jiran kita ni, contoh benda ni tak halal, dia tak Islam tapi dia pun nak jaga juga, tak mau makan benda tu, makan ni, maka jangan kita buat bagi pada dia lah.
Kalau benda tu semua orang tak boleh terima, maka kita hapuskan gitu je lah. Hapuskan. Semua orang tak boleh terima. Tapi kalau semua boleh, ada yang boleh terima, kita bagi pada orang yang boleh terima di sisi Allah. Maksudnya hukum di sisi Allah Ta'ala, dia boleh terima. Seperti orang kafir tadi. Jadi kain sutra tadi ni ada beberapa perkara yang saya sebut dah. Juga yang diharamkan di dunia, kalau dia buat juga di akhirat dia takkan dapat lagi dah. Apa dia? Yang pertama sutra. Yang kita sebut tadi, lelaki diharamkan sutra. Ataupun separuh-separuh 50-50% juga jangan pakai. Yang jadi pakaian sutra diharamkan pakai. Tapi kalau kita beli simpan tak berdosa. Pakai tak boleh orang lelaki. Bagi orang perempuan pakai boleh. Kan? Orang lelaki yang Islam tak boleh. Kita pakai, kita beli simpan, tak buat apa pun, tak buat baju besar, tak apa. Yang kedua, emas bagi orang lelaki diharamkan juga. Di akhirat dia tak akan dapat perhiasan emas lagi dah. Rugi lah kan. Emas kat dunia kita nak pakai, orang lelaki nak pakai lah mana sangat. Tapi di akhirat selama-lamanya dia tak dapat pakai emas lagi dah, walaupun dia masuk syurga. Yang ketiga, arak di dunia kalau dia tak bertaubat, akhirnya mungkin dia masuk syurga. Dia tak akan dapat minum arak di dalam syurga nanti. Tapi dia tak sama ya. Arak tak boleh. Macam tadi sutra kita tak boleh pakai, kita hadiah pada orang hadiah pada orang jual ke dan sebagainya. Jual boleh, kita dapat duit dia. Sutra arak tak boleh. Diharamkan kepada 10 orang terlibat dengan arak kan. Termasuk yang menjual, yang membeli, yang membawa, yang menanggung, semua tak boleh. Jadi kalaulah orang bagi kita arak, kita pecah botol buang gitu je. Nak bagi kat orang pun tak boleh, takut kita termasuk dalam 10 orang tadi. Nak menanggung, nak bawa pun tak boleh. Maka kita pecah buang gitu je. Seperti sahabat bila diharamkan ayat tentang arak, mereka tak hadiah pun pada ni dia tak Islam ni, bagilah kat dia. Tak hadiah. Dia pecahkan buang itu je. Arak. Tapi adapun emas tak boleh. Emas diharamkan lelaki pakai. Simpan boleh, isteri boleh pakai, perempuan boleh pakai. Kan? Orang lelaki tak boleh pakai. Pegang tak apa, masuk dalam beg dia. Dia beli kat isteri, masuk dalam beg dia. Boleh dia bawa. Kan? Tapi tak boleh dia pakai. Itu je. Allah, terima kasih. Ada soalan lain? Kalau macam RSB confirmation kehadiran ada hutan, orang tu dia tak confirm tapi dia datang, adakah dia mengambil hak orang lain? Sebab confirm dia confirm ikut confirmation untuk menjadikan kalau macam tu, macam apa ni orang panggil apa, RS, kena confirm baliklah nak datang tak datang kan. Kalau dia tak confirm, membebankan tuan rumah. Dia tak confirm, tak jawab kan, tuan rumah anggap macam dia tak datang ni. Tiba-tiba dia datang, dah susah orang nak duduk kursi mana, meja penuh dan sebagainya, menyusahkan. Itu wajib dia minta izin dulu daripada tuan rumah. Kalau tuan rumah rasa tak selesa, dia faham, alamak tuan rumah terkejut ni, tak selesa ni, lebih baik dia balik je. Lebih baik dia balik. Tapi kalau kadang-kadang tuan rumah tak kisah, datang, engkau tak jawab pun tak apalah, datang, ada kosong dan sebagainya, tak apalah. Jadi jawapannya adalah dia perlu minta izin untuk datang juga, sedangkan dia tak jawab benda tu kan. Jadi itu saya juga kadang tak jawab atau datang, tapi tuan rumah okey je, okey lah. Tak tahu tak masa nak ada rezeki boleh ke tak boleh. Jawab kata boleh datang sampai hari tak boleh datang. Macam tu dia masalah. Jawab datang tapi tak datang, terbalik pula kan. Yang tu kena minta maaf lah. Minta maaf, aku jawab datang tapi tak dapat datang, ada penguzuran dan sebagainya, kena minta maaf. Jemputan lebih-lebih macam jemputan wajib lah. Jemputan walimatul urus tu wajib kita hadir bila jemput. Kalau tak hadir, kena minta maaf lah kan? Kena bagi tahu kata keuzuran kita tak dapat datang. Seperti itulah, kita jawab dan datang tapi tak datang, kena minta maaf lah. Ada soalan lagi? Lain? Ya, sila. Macam mana kalau peralatan macam kita lampu yang ada bercampur emas sedikit, sebab macam sekarang kan kita perhatikan peralatan dengan lampu yang macam
Ada emas. Oh, Dia yang bisa. Saya dah nampak. Dia macam saduk ni maksudnya color je ke ataupun emas betul? bukan ada Ustaz. Dia macam saya sebut dia sama macam lipstick tu kan. Saya tanya, saya tanya. Memang dia ada macam dia punya detail tu kan. Warna emas. Bukan warna. Dia ada mahal sikit. Memang warna mahal. Oh. Tapi masalahnya macam saya pernah nampak tak kita di macam jemputan di VIP kan, dia tidak tahu kan. Tapi macam kita tahu barang tu, tapi kita dihidangkan alat tu. Jadi macam kita tamu takkan kita nak tunjukkan. Jadi dari situ macam mana Ustaz? Itulah memang dalam hukum haram kan kita guna barang yang ada bahan emas dan perak. Pinggan pun maksudnya aniah ni benda makanlah, cawan, sudu, termasuk pinggan dan sebagainya. Tak boleh ada emas dan perak. Perak bukan mahal pun kan, murah je tapi tak boleh hukum. Kalau ada contohnya pinggan, tak ada emas, tak ada perak, tapi mahalnya lebih daripada ada emas perak, tetap halal. Pasal tak ada emas perak. Yang haram ada emas perak, walaupun murah banding yang tadi, tak boleh. Jadi kita susah jugalah bila tapi kita kena pandai-pandailah cari jalan untuk elak daripada benda yang haram. Kan? Pandai-pandailah cari, jangan gunakan pinggan tersebut kalau kita tahu ni emas ni. Kita kenal pinggan ni. Ada emas tak boleh kita guna. Perhiasan dia Ustaz. Perhiasan pinggan emas. Perhiasan kan tak diguna, tak apalah, tak digunakan. Yang tak boleh diguna benda-benda tersebut. Tak salah saya, benda perhiasan pinggan termasuk juga yang dilarang. Nanti saya semak hal demikian. Tapi yang pastinya kalau kita guna tak boleh guna emas dan perak. Alah dengan daun pisang. Alah dengan daun pisang. Jenuh haji nak cari daun pisang kat mana? Ni hotel 5 star. Alah kelihatan kita cuba elak lah daripada hal ni. Kalau kita kata ni jemputan istana, kalau kita pergi ni memang kita tahu dah pinggan macam tu, lebih baik untuk selamatkan agama kita tak pergi. Kita dah rasa Allah rugi Ustaz ni, istana jemput ni tak pergi rugi. Tak apalah kalau rasa nak nanggung dosa juga. Berani pergilah. Ala kulli hal kita lebih utamakan hukum hakam. Kita cari jalan untuk selamat diri kita daripada benda yang Allah murka. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekadar itulah apa yang mendapat kita kongsikan bersama. Tapi tahniahlah pada siapa yang dapat menghabiskan ibadah Syawal dengan puasa 6 dan buat jamuan makan yang lupa panggil saya ya. Tapi dialah kalau satu hal memang kita pun menolak kan, punya banyak. Alakul hal jemputan niat yang baik, ikhlas, insya-Allah Allah gantikan dengan pahala yang berganda dan juga rezeki yang lebih bertambah insya-Allah. Ada lagi soalan? Tak ada? Tak ada, kita serah pada penceramah seterusnya. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, barikana fi. Ya. Oh ni. Mohon Ustaz tolong doakan adik Muhammad Arun Haikal bin Muhammad Zaidi sedang diuji dengan kanser thymus tahap 4. Apa dia kanser thymus ni? Kelenjar. Tahap 4, mohon doakan kesembuhan insya-Allah. Kita doakan kesejahteraan untuk beliau dan juga untuk siapa saja yang kita niatkan dengan berkat Fatihah dihadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwab الرحيم واختم لنا بالحسنى وانت راض عنا في خير ولطف وعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ات انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت ولي مولاها يا ارحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم يا شافي اشفي اللهم اشفه شفاء عاجلا
ajalan ghaira ajalin shifaan la yughadiru saqaman wala alaman ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anhu 'anna kull ta'abin shadid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra muqama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.